Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Baik, hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk reka bentuk dan teknologi tahun 5 untuk sanitasi makanan unit 4 sains rumah tangga. Jadi apa itu sanitasi makanan? Awak boleh tengok dalam slide yang saya tunjuk di skrin ini. Sanitasi makanan ni ialah pengawalan kebersihan dan keselamatan dalam penyediaan dan penyimpanan makanan. Di sanitasi makanan ini sangat penting supaya makanan yang kita sediakan tidak tercemar, rosak ataupun beracun. Di dalam sanitasi makanan ni dia terdapat 6 prinsip kebersihan yang perlu kita amalkan. Yang pertama adalah kebersihan diri. Ini yang paling penting. Kebersihan diri, kita perlu memakai cap, apron dan pastikan pakai pakaian yang bersih. Itu adalah prinsip yang pertama yang perlu kita buat. Kita ambil tahu dan pastikan kebersihan diri itu termasuk juga fizikal kita, iaitu pastikan kuku kita mestilah pendek dan tangan mestilah bersih. Jadi sebelum kita mulakan penyediaan makanan dan sebagainya, pastikan kebersihan diri dalam keadaan yang terbaik. Prinsip yang kedua ialah menyediakan makanan. Semasa kita menyediakan makanan, pastikan kita cuci dahulu bahan makanan sebelum dipotong dan bahan yang digunakan mestilah baik. Maknanya semasa kita nak menyediakan makanan, kita mesti pastikan makanan yang kita gunakan dalam keadaan yang baik. Contohnya kita perlu semak dulu tarikh luput. Kita tengok sama ada makanan kita tu sudah tercemar dan sebagainya. Dan pastikan alatan yang kita gunakan juga dalam keadaan bersih, iaitu tidak sumbing, tidak karat dan tidak retak. Jadi waktu kita menyediakan makanan, pastikan alat yang kita gunakan tu elok-eloknya tidak sumbing. Untuk yang ketiga iaitu memasak makanan. Sewaktu kita memasak, pastikan ruang memasak dalam keadaan bersih, selesa dan selamat. Alat yang digunakan mestilah dalam keadaan baik dan bersih. Itu adalah prinsip kebersihan yang perlu kita amalkan. Pastikan ruang memasak kita tu dalam keadaan yang tidak terlalu sempit dan mudah untuk bergerak. Pastikan ruang memasak kita juga dalam keadaan yang selamat. Yang keempat, menyaji makanan. Menyaji makanan maknanya kita hidangkan makanan kita, gunakan alat yang sesuai, bersih dan dalam keadaan yang baik. Jadi pastikan alat yang kita guna tu, contohnya pinggan, mangkuk, teko dan sebagainya dalam keadaan yang bersih, dan elakkan daripada menggunakan pinggan yang sumbing. Kemudian yang kelima, menyimpan makanan segar. Jadi setiap rumah selalunya kita ada peti ais. Dan peti ais tersebut penuh dengan makanan-makanan, sama ada yang sudah dimasak untuk disejuk bekukan atau untuk dinyafroskan dan sebagainya. Jadi pastikan makanan yang kita susun tu dalam keadaan yang teratur dan jangan bercampur. Dan yang terakhir sekali iaitu prinsip kebersihan yang ke-6 ialah menyimpan makanan yang telah dimasak. Makanan yang kita telah siap dimasak, kita perlulah disimpan di dalam peti sejuk, almari dan bekas yang tertutup. Makanan yang berlebihan lah. Gunakan bekas yang bersih dan sesuai untuk menyimpan makanan bermasak. Jadi pastikan makanan yang kita makan tu, kita letakkan di dalam bekas yang bersih. Elok-eloknya kita letakkan di dalam peti air sekiranya makanan tersebut mudah basi. Kalau kita buat kek dan sebagainya, kita boleh simpan dalam bekas yang tertutup. Elakkan daripada kita menyimpan makanan tersebut di bawah tudung saji. Yang seterusnya iaitu alatan memasak. Bilik dapur memerlukan alatan yang boleh membantu kita menyediakan, memasak dan menghidangkan makanan. Alat yang sesuai dan berkeadaan baik boleh mengelakkan kemalangan. Kenali alatan di bawah dan ketahui fungsinya. Jadi kita mempunyai banyak alatan memasak ni, kita mesti tahu nama alatan dan juga fungsi. Yang pertama, cutlery. Cutlery diperlukan semasa menyediakan, menghidang makanan. Dan yang kedua, sudip. Sudip fungsi dia adalah untuk membalik-balikkan dan mengangkat makanan yang digoreng. Yang ketiga, senduk. Fungsi senduk adalah untuk mengacau dan menyenduk makanan. Yang keempat, mangkuk adunan. Fungsi dia adalah untuk mengadun bahan makanan. Yang kelima, alat mengadun kek, untuk mengadun campuran bahan kering dan cecair. Bahan kering adalah seperti tepung dan gula. Bahan cecair pula adalah seperti susu dan santan. Yang keenam, kuali, untuk menggoreng makanan. Yang ketujuh, periuk. Fungsinya adalah untuk merebus dan merenih
makanan. Yang seterusnya, alat pengisar untuk mengisar bahan makanan, kerek elektrik untuk memasak air, pembakar roti untuk membakar roti. Terusnya dapur untuk memasak makanan. Di dapur ni ada dua jenis. Yang pertama kita guna gas, tong gas, dan yang kedua kita guna portable gas. Jadi kalau di bengkel kita tu, di bengkel kita ada dua jenis. Dua-dua kita boleh guna, sama ada kita guna tong gas ataupun portable gas. Yang seterusnya adalah ketuhar untuk membakar, memanggang dan memanaskan makanan. Jadi ketuhar ni pun ada dua jenis. Satu yang menggunakan elektrik, satu lagi menggunakan dapur api untuk membakar, memanggang dan memanaskan makanan. Yang seterusnya, perebus telur untuk merebus telur. Kita ada penyukat untuk menyukat isi padu, cecair dan pepejal. Dan last sekali ialah alat penimbang untuk menimbang bahan makanan kering dan basah. Jadi ini adalah alat-alat memasak yang perlu kita tahu apa fungsi bagi setiap alat memasak yang ditunjukkan tadi. Jadi contohnya, sekiranya kalau kita nak menggoreng ikan, alat memasak apakah yang perlu kita gunakan? Jadi alat memasak yang perlu kita gunakan ialah sudir, kuali dan juga dapur.